syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan ingatlah bahawa pengertian takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka berbekal dengan ketakwaan ini, wahai orang-orang yang mempunyai hati nurani dan beriman kepada Allah, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan bekalan ini adalah sebaik-baik bekalan dan akan mendapat kemenangan orang yang berbekal dengan ketakwaan untuk mendapat kelebihan di hari akhirat. Kita masih berada di bulan Zulhijjah, dan beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru Hijrah 1435, yang bermakna sudah lebih 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita sekalian. Tahun demi tahun kita menyambut Idul Adha, dan tahun demi tahun kita menyambut Hijrah. Idul Adha berarti raya pengorbanan, mengingatkan bahawa sesungguhnya Islam adalah agama yang ditegakkan di atas pengorbanan para rasul dan umat Islam. Seperti syiarnya yang telah ditunjukkan, dengan kewajiban yang telah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, dan anaknya menyambut apa yang dilihat oleh bapanya di dalam mimpi sebagai suatu perintah benar. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapa kesayangan, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan engkau dapati wahai bapa, dengan izin Allah, aku termasuk di kalangan orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Maka inilah pula disambut selepas daripada Idul Adha, yang menandakan pengorbanan yang dilakukan itu mestilah pengorbanan sebenar dengan hati, hanya dilambangkan dengan darah dan daging korban. Maka Rasulullah pun menyatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging korban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwa yang ada pada diri kamu. Itulah yang dibalas oleh Allah. Kalau sudah berkorban, apa lagi yang tinggal pada seseorang itu? Allah dan Rasul yang tinggal kepadanya. Maka pada tahun Hijrah, sempurna dengan hijrah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang meninggalkan Mekah dengan penuh pengorbanan, harta benda, sanak saudara, rumah tangga dan tanah air ditinggalkan. Penuh pengorbanan ditinggalkan. Apakah yang dikehendaki oleh mereka yang berhijrah itu?
mereka mahu untuk melaksanakan satu tanggungjawab dengan niat suci mereka kerana Allah SWT. Maka tibalah peristiwa hijrah. Ada orang berhijrah dengan Rasulullah, namanya Muhajir Ummu Qais. Berhijrah kerana nak cari seorang janda bernama Ummu Qais. Sahabat lain berhijrah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang berhijrah nak cari janda di Madinah. Digelar dia Muhajir Ummu Qais. Maka Rasulullah bersabda, memberitahu apakah rahsia hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Senya-senya bagi setiap orang itu adalah bergantung amalannya kepada dia. Dan hanya bagi setiap orang itu dibalas akan perbuatannya berdasarkan kepada niatnya. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang dia cari nak nikah, maka dapatlah dunia dan perempuan yang dia cari. Hadis riwayat Imam Muslim. Kerana itu menyambut hijrah biarlah dengan niat sepenuh. Dan apakah hijrah itu selepas daripada hijratul Rasul? Adakah lagi hijrah? Tidak ada lagi hijrah yang sama ini. Namun Rasulullah kata tetap ada maknanya, konsep dan pengertiannya. Walaupun tidak ada hijrah, Rasulullah menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Memang tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi di sana ada makna dan pengertian hijrah, yaitu jihad, yakni perjuangan menegakkan agama Allah, waniyah, dan jihad untuk berjuang dan meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan mereka. Oleh kerana itu orang-orang yang berhijrah bermula daripada dulunya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tentulah orang yang mengikuti sunnah hijrah ini, orang yang berjihad dan berniat jihad, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman mengenai mereka, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, mereka itu adalah orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Tiga saudara-saudara sekalian, di hadapan kita ini niat jihad dan niat hijrah. Niat yang macam mana dan jihad yang macam mana? Maka Rasulullah memberi pengertian hijrah. Di zaman kita ini, agar kita tidak terlupa melaksanakan hijrah itu, maka Rasulullah bersabda,